Alhamdulillah, dalam proses kita nak puasa supaya kita dapat apa yang kita cita-cita, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam ayat siyam, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dalam ayat ni kita dapati ada beberapa proses untuk kita dapat natijah yang dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Iaitu pertama kali pada ayat ni, kalau kita nak banding dengan pun pelit ataupun dengan perkelenge, kita dapati Allah Ta'ala sebut 3 perkara dalam ni. Pertama kali orang Islam, alladzina amanu sebagai bahan, bahan pelitapan, atau bahan mentah untuk nak proses dengan kele Ramadan, kele siam, puasa. Mana Allah Ta'ala nombek kita orang Islam lagi masuk dalam puasa. Lepas tu pun pelit hak tubik itu takwa. Ni kalau kita nak banding ayat ni mudah-mudah. Kita ambil diri kita masuk dalam madrasah siam, madrasah puasa. Lepas tu natijah tubik daripada kele puasa ni ialah takwa. Kemudian soalan kita, bagaimanakah cara kita puasa untuk nak berkesan, untuk kita nak dapat takwa seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kerana kita dapati banyak di kalangan orang Islam kita saat itu puasa dah, semaya dah, tapi natijah dia tidak berkesan apa-apa dalam hidup dia. Tapi memanglah janji Allah Ta'ala saat itu tidak dusta. Memang jadi sungguh kalaulah kita saat itu benar-benar buat ikut menurut apa yang tunjuk aja oleh Allah Ta'ala dan tunjuk aja oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk kita nak tahqiq, nak boleh puasa kita yang berkesan pada iman kita, pada amalan kita, pada perbuatan kita dan pada hati kita, maka kita mesti kena turut jejak langkah atau cara yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kecil mudah-mudah agak, kita kena ra'i kepada adab-adab puasa. Merayat kita nak puasa saat itu gapo gatik, kita kena buat untuk kita nak boleh natijah takwa yang dilayani oleh Allah Ta'ala. Pertama kali kita kena syuur bil ubudiyah dulu. Kita kena wasa diri kita saat itu kata kita hamba Allah Ta'ala dulu. Allah Ta'ala turunkan kita ke dunia untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Seperti mana ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kita kena tahu situ dulu. Kata kita sebagai orang beriman, kerja asasi kita ialah ibadat kepada Allah Ta'ala. Apabila kita tahu dah kata kita kena ibadat kepada Allah Ta'ala, maka di situlah baru kita ada perasaan untuk nak tunduk, nak patuh kepada segala perintah yang diperintah oleh Allah Ta'ala, di antaranya puasa. Di antaranya puasa kita dan sebagainya. Setelah mana kita berasa diri kita kata kita saat ini hamba Allah Ta'ala, suatu benda lagi yang penting dalam proses puasa kita, iaitu kita kena ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam puasa kita. Kita dalam puasa kita kena panggil betulkan, panggil niat kita hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kita puasa bukan kerana kita malu dalam masyarakat orang lain puasa belaka. Kita puasa bukan kita nak tunjuk demo, nak riak, ataupun kita puasa bukan nak demo duk sebut-sebut kata kita rajin puasa sum'ah dan sebagainya. Hal ini penting sekali
Nah, segala ibadat saat itu ikhlas inilah sebagai takar kepada ibadat. Kalau putus ikhlas, maka segala ibadat kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun sah di segi bagi rupa, di segi hukum syarak. Nah, walaupun sah di segi rukun syarak. Nah, kemudian yang kedua iaitu masalah mutaba'ah, ikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang kedua yang agak penting juga kita nampak dalam masyarakat kita, iaitu masalah kita tunaikan fardu solat, salawat al-khamsah 5 waktu kita saat itu secara jamaah. Kerana rukun-rukun Islam saat itu kita dapati selain pada kedua kalimah syahadah, maka semayalah sebagai tiada agama. Nah, tiada agama banyak kita dapati muda-mudi kita saat itu puasa, dia sanggup puasa sebulan, tapi semaya dia tinggal lagi dalam bulan puasa. Nah, maka kalau kita tilik kepada pendapat ulama saat itu, orang tinggal semaya, hukum bunuh. Nah, kalau dia tak taubat, sama ada di segi ulama yang berpendapat kata bunuh kerana murtad ataupun bunuh kerana had, kerana denda. Sebab mazhab Syafi'i kita, dia kata kalau suruh dah sampai 3 kali tak semaya lagi, kena ambil bunuh sebagai denda. Tapi mazhab Hambali dia kata kerana murtad, kerana ada dalil jelas kata sesiapa yang tinggal semaya saat itu ialah kafir dan sebagainya. Sebab tu salah satu benda yang nak buat puasa kita boleh berkesan molek, nak boleh natijah takwa, ialah kita kena mulazamah semaya 5 waktu secara berjemaah. Begitu juga kita iltizam dengan segala panggil rawatib, semaya-semaya sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya, bersama dengan semaya sunat duha dan sunat witir pada waktu malam. Kerana terutama sunat duha, sunat witir dan qabliyah subuh saat itu kita dapati Rasulullah jarang nak tinggal, ataupun setengah ulama dia kata tak biasa tinggal, walaupun semasa musafir dan sebagainya. Itu dua perkara yang kita mesti kena ambil perhatian. Di antaranya lagi, cara untuk kita nak boleh puasa kita berkesan itu, kita kena jauhi daripada segala patai lari yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada patai lari betul kauli mulut kita, tak boleh kata ke orang, tak boleh kecek bahang, tak boleh maki ke orang dan sebagainya, ataupun betul fi'li, perbuatan kita juga lari, kita buat benda-benda yang dilarang oleh Islam, terutama patai lari dalam puasa. Patai lari dalam puasa, kita rekah-rekah kerana masa kita sikit. Begitu juga telinga kita, tak boleh duduk dengar benda-benda maksiat, dengar lagu-lagu. Mata kita duduk tengok panggil terotak, tengok filem-filem yang tidak senonoh dan sebagainya. Begitu juga hati kita kena jaga juga daripada perasaan hasad dengki ke orang dan sebagainya. Waktu puasa, boleh puasa saat itu hati boleh kita nak wilapai dada banyak sekali, jangan gaduh marah. Sebab tu satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, apabila orang main maki kita, main kata kita, Rasulullah suruh jawab kepada orang yang buat tak baik kita tu, kata inni shaim. Tu nak kata puasa saat itu boleh satu natijah di antara kesan puasa ialah kita banyak sabar. Banyak sabar dalam hidup kita. Banyak sabar dalam hidup kita. 2-3 perkara yang saya sebut tadi itu ialah merupakan benda yang wajib kita kena buat dalam puasa kita untuk kita nak boleh natijah takwa. Kemudian di sana ada juga benda mustahabbat, benda panggil digalak supaya nak sempurna, lebih sempurna lagi kira proses puasa kita. Di antaranya kita mulai puasa kita dengan makan sahur, serta niat. Kerana niat saat itu puasa kita tak sah kecuali kita kena niat pada waktu malam. Pada waktu malam, lain pada puasa sunat.
puasa sunat kita niat lepas subuh ataupun belum geleceh matahari pun boleh. Tapi niat puasa Ramadan saat itu kita kena niat waktu malam. Oleh kerana itu di antara benda sunat yang digalakkan kita buat pada bulan puasa ialah kita makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nabi kata hendaklah buat kamu semua makan sahur kerana dalam makan sahur saat itu ada barakah. Di antaranya lagi, kita segera buka puasa, at-tabkir fil iftar. Hari ini Nabi suruh perintah. Suruh bawa orang bengorek, kita buka puasa selalu dah. Ini salah satu sunnah. Kerana untuk nak jaga kita daripada taurat letih dan sebagainya. Dan dalam hal kita buka puasa saat itu kita jangan makan besar, makan banyak, makan sekadar untuk tubuh kita tu berasa panggil berpeluh saja. Sebab tu salah satu sunnah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi buka puasa dengan buah tamar beberapa utik saja, dengan air. Kemudian baginda bangun sembahyang maghrib. Kita pun seperti juga. Kita tak perlu makan banyak, kerana apabila kita makan banyak jadi tubuh kita berat, jadi malah nak sembahyang, mengantuk dan sebagainya. Dan satu benda yang kita tak asing lagi dalam puasa kita iaitu doa. Doa saat itu juga boleh mari sempurnakan puasa kita, kerana doa orang yang berpuasa saat itu mustajab. Nabi kata 3 jenis doa la yurat, la turat. 3 jenis doa yang Allah Ta'ala tidak akan tolak. Di antaranya doa orang puasa. Doa orang puasa. Sebab tu dalam waktu puasa kita, selain pada kita baca Quran, kita boleh banyak doa. Boleh jalan kita boleh doa, boleh duk nyata kita boleh doa, nak tidur kita boleh doa, bangun tidur kita baca doa dan sebagainya. Hal ini boleh tambah sempurnakan puasa kita. Di antaranya lagi ialah kita banyakkan baca Al-Quran, yang merupakan panggil benda bahan asasi dalam puasa kita, selain pada kita buat dah, iaitu kita baca Quran. Baca Quran banyak, zikir banyak. Terutama Quran saat itu kalau boleh, sekurang-kurangnya kita boleh habis 30 hari satu khatam. Itu hak renasuk. Renasuk kita sebagai orang Islam saat itu, tak segia kita tak habis Quran dalam bulan Ramadan. Tak segia kita tak habis Quran dalam bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan ialah syahrul Quran, bulan Quran. Oleh kerana itu kita usaha. Bahkan kalau kita tilik kepada salafus soleh dulu, masuk bulan Syaban tu dia mula dah baca Quran. Mula dah baca Quran, katuk majlis-majlis ilmi dan sebagainya. Dia hadap kepada Quran sahaja. Hadap kepada Quran sahaja untuk berkala sampai akhir Ramadan. Oleh kerana itu kita tak peliklah kalau kita dapati banyak riwayat-riwayat pada para salafus salih dulu. Misalnya Imam Syafi'i khatam Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. Imam Bukhari khatam Quran waktu malam saja, sengaja 19 kali waktu malam saja ataupun 20 kali. Dan imam lain-lain lagi, Sayyidina Uthman ada juga riwayat kata khatam Quran dalam satu malam. Sayyidina Uthman khalifah yang ke-3. Begitulah kita seharusnya kita buat pada bulan Ramadan. Secara ringkasnya adab-adab, cara-cara yang saya sebut tadi, sama ada benda yang wajibat ataupun mustahabat tadi, merupakan suatu benda yang akan jadikan puasa kita berkesan dalam ibadat puasa kita, dan akan dapati takwa insya-Allah daripada Allah Taala dengan cara-cara yang kita buat tadi. Wallahu taala alam.